Kemudian mati belum sempat taubah. Mati belum sempat taubah. Mereka mati belum taubah daripada dosanya, maka tiada jazam dengan diazab akan dia, kerana harus Allah Ta'ala mengampuni dosanya, melainkan dosa kufur, maka Allah Ta'ala tidak diampuni sekali-kali. Tidak diampuni mana tidak mengampuni. Kalau baca ayat kita ni, maka Allah Ta'ala tidak diampuni. Mana apa? Allah tidak diampuni. Allah berdosa tau. Maka Allah Ta'ala tidak diampuni sekali-kali. Kita kok. Maka Allah Ta'ala tidak mengampuni sekali-kali. Ini bahasa logat. Kalau kita pakai sini kok, maka Allah Ta'ala tidak diampuni. Allah berdosa. Allah tidak diampuni. Dan siapa yang mengampuni Allah Ta'ala? Melainkan dosa kufur. Maka Allah tidak diampuni, mana Allah tidak mengampuni sekali-kali. Ini jazam, ni putus. Apabila mati seseorang di atas kufur. Jadi orang mati yang belum bertaubah daripada dosa. Dosa mana ni? Dosa besar mana sekalipun selain di dosa kufur. Dosa besar mana sekalipun selain di dosa kufur. Contohnya dosa bunuh 100 orang. Dosa bunuh 100 orang. Kisah tu lah bunuh 99. Lepas bunuh 99, dia pergi jumpalah dengan orang abi, orang yang kuat ibadat. Bukan orang alim, orang abi, orang kuat ibadat. Dia lepas bunuh 99 ni, dia rasa nak bertaubah. Lepas bunuh 99, atas dunia kita ni ada orang bunuh siapa tangga tu. Bunuh 99 ni dia panggil apa tu? Pembunuhan bersiri, orang kira. Cerita-cerita orang putih tu lah. Ada di Malaysia kita ni pembunuhan bersiri. Dia seorang bunuh orang ni puluh-puluh orang. Ada? Botok cing ke? Bentung kali ke? Kenal botok cing? Bentung kali tau. Botok cing seorang, bentung kali seorang. Hak Melayu pula nama ke apa? Hak terror tu lah. Hak penjenayah besar orang Melayu. Jadilah. Bunuh puluh-puluh orang. Betul, tidak bunuh puluh-puluh orang. Tapi mana ni? Penjenayah besar lah. Bunuh 99 orang. Nak bertaubah, jumpalah orang yang kuat ibadat. Kalau kita kata, jumpalah ayah haji duduk masjid. Ayah haji, saya ni nak bertaubat ni. Dosa saya berat sangat. Dosa berat mana pun Tuhan ampuni. Ayah haji ni jawab. Ni buat cerita lah ni. Dosa berat mana pun Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tapi saya ni bunuh 99 orang. 99? Tak bangun dah mu Dia pun faham ayah haji tu pula. Cukup 100 orang. Dia tanya orang yang kuat ibadah, orang jahil, bukan orang berilmu. Abang dah tanya orang berilmu. Orang berilmu pun nak bertabah disuruh berhijrah, berpindah. Tu mati tengah jalan tu. Tapi mati memang belum sempat bertaubah, tetapi dalam perjalanan untuk bertaubah. Tapi belum sempat betul-betul taubah ni, dalam perjalanan untuk bertaubah. Sampai ke malaikat kena ukur tempat mati tu daripada tempat dibunuh orang dengan tempat tuju tu mana dekat. Pada ni. Jadi kalau kira seperti belum bertaubah. Ya, belum bertaubah. Tapi dalam perjalanan nak bertaubah.
tapi belum bertaubat, Allah Ta'ala ampuni. Walaupun bunuh 100 orang sekalipun, sebesar-besar mana dosa sekalipun, melainkan dosa kufur. Ada ni. Mereka mati belum taubah daripada dosanya, maka tidak jazam dengan diazab akan dia. Kenapa? Kerana kita ni kena sangka baik dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh mengampuni mudah-mudah. Syaratnya mati dalam iman. Hak ni bicara lepas mati ni. Kita masih hidup buat main gini go, tak kenalah. Ini lepas dia mati. Orang yang mati belum sempat taubah ni, jazam putus ke? Pasti ke dia diazabkan? Tidak jazam, tidak pasti. Allah kehendak mengampuni, Allah mengampuni. Ini cerita orang yang mati dah. Sama juga dengan orang yang hampir mati. Orang yang hampir mati ataupun orang yang terlantar, yang nak belajar pun tak boleh dah. Nak buat amal, nak qada semayang, nak qada puasa, nak qada zakat banyak tak bayar, nak minta maaf dengan orang yang kita banyak buat dosa. Allah tak ada jalan dah. Sebab apa? Dah dia terlantar dah. Ada ni. Orang yang seumpama tu pun ni kena ambil ni. Kenapa? Kena kuat mengharapkan akan rahmat dan keampunan Allah. Sebab saat ni, saat terlantar, saat dekat nak mati ni, kau nak pelebih takut pun tak ada guna dah. Nak pelebih takut di saat terlantar, di saat dekat nak mati, tak guna dah. Nak lebihkan takut tak lewat apa dah. Maka saat ni lebih kepada harap. Sebab pasti tidak kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa banyak sekalipun kena lebihkan harap rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab harus Allah mengampuni dosa semudah-mudahnya. Walaupun belum sempat bertaubah, walaupun tidak didoakan keampunan oleh keluarga, walaupun tidak didoakan keampunan oleh orang soleh sekalipun, Allah Ta'ala mudah-mudah mengampuni dosa hambanya. Kena harap gitu. Orang yang sakit berat dah, orang yang dekat nak mati, ni cerita orang mati ni. Cerita orang mati ni pula, hak orang mati tu dia dengan Allah Ta'ala lah. Ni kita hak hidup ni. Orang hak mati seumpama ni, sahih, pasti, jazam. Ni dalam kubur ni dia kena azab dah. Dah. Melainkan dia mati kufur. Hak mati kufur tu, maka Allah Ta'ala tidak mengampuni sekali-kali. Bila mati saat di atas kufur, maka mati kafir ni kita boleh kata lalu. Ning ni go, jumpalah dia. Jumpa Rabu kami. Panggil apa? Bukan panggil jumpa Rabu kami. Kan puak kafir tu kan tak percaya kan. Barzah tak percaya. Kiamat tak percaya, bangkit semula tak percaya. Mati dah kafir ni. Jumpa Rabu kami sahih, pasti, jazam, sahih. Dia kena seksa. Tu, kalau mati kafir. Ni. Boleh kata lalu dah, neraka kekal selama-lamanya. Adapun orang mati dalam maksiat sekalipun, dia mati meja judi. Dia mati kemalangan kerana mabuk. Dia mati ketika berzina, ataupun mati ketika merempik. Kan merempik ni kan perbuatan yang dosa besar kan, membahayakan diri dan membahayakan orang ramai, dosa besar. Mati itu seolah-olah membunuh diri. Rempik punya rempik, aksiden mati. Macam mana tu? Jazam, putus, pasti dia kena azab. Dah. Harus Allah mengampuni, terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendak mengampuni, mudah-mudah Allah mengampuni. Tidak jazam, diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak diseksa dah pun, hak diseksa dah di alam barzah. Dulu kita bicara dalam kitab Hidayatus Salikin, hak bicara bab akidah, kita bicara dah ni. Nanti di hujung kitab Fatih Faridah ni akan bicara pula berkaitan dengan barzah apa semua. Nanti di penghujung ni akan bicara pula kitab Fatih Faridah. Hak kita bicara Hidayatus Salikin dahulu. Yang mati, yang diseksa di alam barzah ni pun ada keadaan yang mana seksaan tu akan dikurangkan oleh Allah dan akan diangkat sekaliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak kena seksa. Kan dahulu kita bicarakan orang mati ni ada 3 golongan. Yang pertama, mati dalam keadaan mukmin yang soleh. Orang mukmin yang soleh. Hak ni raudhatun min riyadil jannah, kebun daripada kebun syurga. Satunya mati kafir. Mati kafir, mati munafik, mati tercabut iman. Mati kafir ni penyembah berhala. Mati munafik ni orang yang menyembunyikan kekufuran. Mati tercabut iman dengan bahawa dia orang yang beriman pada masa hidup, tapi pada masa nak matinya tercabut iman. Hak ni seksaan selama-lamanya. Ada ni seksaan selama-lamanya. Kita nak sebut sebenarnya usatul mukmin. Usatul mukminin dia panggil. Usatul mukminin ni orang yang derhaka di kalangan orang yang beriman. Dia mati, iman dia selamat, alhamdulillah, tapi dosa dia banyak, maka dia akan diseksa di alam barzah. Kena seksa, diseksa dalam barzah. Tapi dalam barzah ni anak cucu dia buat amal, pahala masuk ke dia, pahala masuk ke dia, pahala masuk ke dia. Seksaan jadi ringan, seksaan jadi ringan. Anak cucu dia minta keampunan, dosanya diampuni, seksaan diringankan, seksaan diringankan. Orang-orang yang soleh doa keampunan kepada sekalian orang mukmin, lelaki perempuan muslim, lelaki perempuan yang hidup daripada mereka itu dan yang telah mati. Maka dikurang-kurang seksaan, akhirnya seksaan tu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak memang tengah-tengah diseksa pun. Ini bagi orang hak mati. Tapi kita yang hidup ni macam mana dengan orang mati hak banyak dosa? Kan kita budak-budak kan, hak berat-berat tu kan, hak dikenali kaki botol kan, dia mati esok macam-macam cerita lah. Aku tengok kubur semalam berasak, dia kata. Berasak apa pula? Bukan berasak kubur. Napak tu, napak ni sejuk pagi-pagi tu kan, abang apa? Wah naik. Dah sungguh masa budak-budak, adalah. Dia tu memang kaki botol. Dia kan memang kaki botol. Memang kaki mabuk. Akak pun terkenal dia ke mabuk. Mati aksiden mabuk. Jadi ke bumi, esok budak-budak cerita kan. Aku lalu kat kubur orang mati tu, berasak kubur dia. Reka punyalah. Kita pula lepas dia tu berapa minggu tak berani nak lalu biar kubur tu. Bukan nak lalu biar kubur ni, tak tepi kubur, tapi nampak kubur jauh, nampak. Tak lalu juga walaupun nampak pun. Jauh nak sampai. Buat apa? Berasak. Adalah budak-budak cerita. Dia cerita budak-budak, dia reka lah, dah mati berat sangat. Dia kaki botol, pemabuk, mati aksiden dekat dalam mabuk pula. Berasak kubur. Hak ni boleh cerita hak tanah kubur. Hak drama TV tu kan, hak tanah kubur tu kan. Mana ada molek kampung dia, mati berat belaka jadi. Pelik sungguhlah cerita. Jadi mati dah belum sempat bertaubat walaupun dosa sebanyak mana sekalipun, tidak jazam dengan diazab akan dia, kerana harus Allah mengampuni dosanya, melainkan dosa kufur.
Allah mengampuni ataupun tidak, Allah Ta'ala telah tentukan pada azal. Allah Ta'ala telah tentukan pada azal. Ada ni. Melainkan dosa kufur, maka Allah tidak diampuni sekali-kali. Depan saya ni ada kitab Faridatul Faraid ni. Ini kita baca ni Pati Faridah. Dan kitab Faridatul Faraid comel ayat. Melainkan dosa kufur, maka tiada mengampuni Allah Ta'ala daripadanya sekali-kali apabila mati seorang di atasnya atas kufur. Maka tiada mengampuni Allah Ta'ala. Tiada mengampuni oleh Allah Ta'ala ni, maka Allah tidak diampuni. Ayat dosa kufur itu wajib syarak, wajib akal akan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala jelas dah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Ta'ala sama sekali tidak akan mengampuni dosa mereka yang menyentuhkan akal Allah, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa selain daripada dosa menyentuhkan Allah bagi sesiapa yang Allah Ta'ala kehendak. Dan kita termasuk tak di kalangan mereka yang Allah Ta'ala kehendak mengampuni? Kita tak tahu. Kita takutlah kita tidak diampuni. Padahal kena lebih takut. Tapi kalau orang ni orang yang sudah uzur, tua dah, maka dia kena harap-harap mereka yang Allah Ta'ala kehendaki itu termasuk dia. Kita ni takut sangat man yasha, mereka yang Allah Ta'ala kehendaki mengampuni tak termasuk kita. Wa yaghfiru, dan mengampuni oleh Allah ma duna zalika liman yasha, bagi barang yang selain daripada dosa menyentuhkan Allah. Allah mengampuni ni wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, bagi siapa yang ia kehendak. Siapa yang ia kehendak pada azal, ia akan ampuni. Kita ni takut-takut kita tak termasuk di dalam man yasha, mereka yang mendaki Allah akan mengampuni. Tapi bila dah tua, dah sakit, dah kemudian dah, maka dia kena harap sangat-sangat man yasha tu termasuk dia. Kita sekarang ni takut sangat-sangat man yasha tu tak masuk kita. Faham tak ni? Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan mengampuni oleh Allah Ta'ala akan dosa selain daripada dosa menyentuhkan Allah bagi mereka yang ia kehendak. Yang ia kehendak, bukan Allah mengampuni sekalian, yang ia kehendak. Jadi kita takut sangat-sangat man yasha tu bukan masuk kita. Tapi bagi orang dekat nak mati, orang uzur, orang sakit, man yasha tu diharap sangat-sangat termasuk dia. Dan orang yang mati belum sempat bertaubah ni, mudah-mudahan dia termasuk dalam man yasha. Itu kita boleh doakan. Mudah-mudahan dia termasuk di kalangan mereka yang menghendaki oleh Allah akan mengampuni. Gitu. Tapi dosa kufur, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni sekali-kali. Dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih, bahawa disekutukan akan Allah. Yang menyekutukan Allah tidak akan dia ampuni. Ni bab syirik tauhid ni kena kemah. Syirik zat tu ada 2-3 Tuhan, tu bukan orang Islam. Hak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ini keluar fahaman-fahaman Mu'tazilah yang mensyirikkan Allah pada perbuatan, yang kafir ijma' ulama, dan juga yang khilaf pada kafir. Ini nak kena jaga. Hak mensyirikkan Allah pada perbuatan, yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ada yang kafir ijma' ulama yang kita bicara dahulu, kam munfasil pada perbuatan, lawan kepada wahdaniyah pada perbuatan dahulu. Wahdaniyah pada perbuatan dahulu ada 2 makna. Berbilang pada perbuatan 2 makna kita bicara dahulu.
Satunya kam munfasil pada perbuatan hak kapi ijma' ulama. Satunya kam muttasil pada perbuatan yang khilaf pada kapi. Ini. Hak kapi ijma' ulama itu wajib syarak, wajib akal, neraka Allah kekal selama-lamanya. Hak khilaf pada kapi, satu pandang kata kapi atau habis kita lah. Satu pandang kata dosa besar. Hak dosa besar ni, dosa besar yang malaikat akan catat setiap saat. Hak dosa besar ni, pahala semayang tak ada, pahala puasa tak ada, pahala zakat haji tak ada. Sepenuhnya dosa akidah. Pahala langsung tak ada. Walaupun atas pandangan iman disah. Tapi macam mana di khatimah, di kesudahan. Sangat-sangat ditakuti, iman tercabut, mati kufur, wajib syarak, wajib akal, kekal neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas pandangan hak kan mutasi pada perbuatan ni, hak kata dosa besar yang tak hukum kafir. Dosa besar satu dah, sebesar-besar dosa malaikat catat setiap saat. Kemudian semayang tak ada pahala walaupun sah, puasa tak ada pahala walaupun sah, zakat haji tak ada pahala walaupun sah, amal sunat dak cerita dah lah. Jadi sekira kosong pahala, yang ada dosa besar semata-mata. Macam mana nak hadapi khatimah pada ni? Lapar dahaga, ditakuti, tercabut iman, mati kufur, mati syirik, kekal neraka selama-lamanya, mustahil diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil syarak, mustahil akal diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bab tauhid ni kena ulang. Sebab apa? Sebab banyak sangat fahaman sekarang yang bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah, bukan pegangan mentauhidkan Allah pada perbuatan, bukan pegangan yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Masyhur sekarang ni, Allah letak kekuatan di akal kita yang boleh membezakan mana baik mana buruk. Kemudian kita pun memilih melakukan baik dan buruk. Akal yang dikurniakan oleh Allah, akal yang membezakan antara manusia dan binatang, akal yang boleh membezakan, mentamyizkan, membezakan baik dan buruk. Kemudian memilih melakukan kebaikan dan keburukan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya di padang mahsyar, sebab memilih sendiri baik dan juga buruk. Ini mana apa? Allah beri upaya betul benar. Allah beri upaya betul benar, akal yang membezakan sendiri-sendiri, bukan Allah yang buat. Hamba memilih baik buruk sendiri-sendiri, bukan Allah yang buat. Tapi apa akal pilih, apa akal bezakan, apa hamba pilih, sebagaimana kehendak Allah. Barulah balik pada kehendak, balik pada qada Allah. Ada ni akal dia pun beza, ni baik, ni buruk, ni pahala, ni dosa, ni balas syurga, ni balas neraka. Jadi saat akal membezakan, bukan perbuatan Allah, tapi apa yang akal membezakan, Allah kehendak pada azal, iradah. Tapi bukan perbuatan Allah. Mana apa di sini? Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Memilih baik buruk, memilih sendiri-sendiri. Saat memilih, bukan Allah yang buat, tapi apa yang hamba pilih, itulah kehendak Allah pada azal. Ini. Ada ni. Tapi berlakunya membezakan oleh akal, memilih baik dan buruk, berlakunya memilih itu bukan perbuatan Allah, tetapi yang hamba pilih, itulah kehendak Allah pada azal. Ini masyhur sekarang. Mana apa ni? Akal yang buat sendiri, akal yang beza sendiri, akal yang beza sendiri, hamba yang pilih sendiri, bukan perbuatan Allah. Tapi apa yang akal bezakan, apa yang hamba
pilih, itulah kehendak Allah pada azal. Makna bab qada okey, bab qadar, bab perbuatan Allah, dia mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ini fatwa. Ada fatwa satu negeri yang seumpama ni. Yang dinyatakan inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia klaimkan, dia klaimkan inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang jelas mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sebab membeza ni perbuatan akal bukan perbuatan Allah, tapi perbuatan akal yang Tuhan letak kekuatan yang boleh membezakan. Tapi bukan Allah yang menjadikan, yang membezakan tu bukan perbuatan Allah. Tapi apa yang akal bezakan, itulah kehendak Allah pada azal. Kena faham tak? Dia ada dua. Satunya kehendak Allah, satunya perbuatan Allah. Kehendak Allah tu azali, tu tetap dah. Kehendak Allah azali. Ni yang sedang berlaku sekarang ni. Akal ni makhluk. Makhluk tak ada bekah. Ada ni. Keesaan pada perbuatan, semuanya perbuatan Allah. Tapi kita cakap akal lah. Tu cakap asbab. Akal cerdik sangat. Tak boleh nak nilai mana baik mana buruk. Cerdik sangat. Tak pakai akal. Akal cerdik. Nilai agak molek. Beza molek mana baik mana buruk sebelum kita nak buat. Memang sandar pada akal. Itu sandar sebab je. Bukan hakiki. Ada ni. Macam sebut godaan tu lah. Godaan apa? Godaan dunia. Tu sandar pada sebab. Hakikatnya godaan tu kodok-kodak. Tapi kita kata godaan dunia, godaan syaitan, godaan nafsu. Adakah syaitan boleh berkah pada menggodakan? Tak. Berlaku godaan jahat tu, itulah kodok-kodak. Bukan syaitan buat. Tapi sandar kepada sebab. Sebab dunia jadi tergoda, sebab syaitan jadi tergoda. Sebab je. Tapi hakikinya, Tuhan belaka. Mana kita sandar? Akal kita sandar. Sandar je. Sandar pada sebab. Zahir dia gitulah. Hamba yang memilih. Kamu pilih ni perbuatan ni. Kamu kena bertanggungjawab lah. Sebab kamu pilih ni. Kita sebut gitu juga. Tapi hanya majazi. Hak kata tadi fatwa tadi ni bukan majazi. Bukan majazi. Memang pilihan hamba sebenar-benar. Bukan majazi. Bukan letak. Sebenar-benar. Mana Sa'ah memilih ni, hamba sendiri. Sa'ah akal membezakan, akal sendiri. Itu dipanggil mensyirikkan Allah pada perbuatan. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi diklaimkan inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini parahnya sekarang. Dan ini semua tidak diambil kesempatan. Sebab sekarang ni kan dia banyak pra kontra, faham tak? Pra kontra dia ada ni dia ada apa ni? Perbalahan. Dia ada pra kontra lah. Dia apabila berlaku pra kontra, perbalahan, maka sebelah ni akan akan wairakan kesalahan. Bukan gitu. Orang balah. Orang balok. Macam tengok laki bini balok. Mana kalau laki bini balok? Cerah-berah laki bininya. Apa yang diceritakan? Tak ada satu pun kebaikan. Semuanya keburukan belaka. Berkahwin boleh anak 4-5 orang lah. Tapi antara dua tu buruk belaka dua-dua. Ni kata ni buruk, ni kata ni buruk. Tak ada baik. Boleh anak 5-6 orang pun. Tapi dah Balah dia akan timbul hak buruk lah. Jadi biasanya orang pra kontra ni akan viral lah hak buruk. Hak ni jelas-jelas salah sekalipun, hak sebelah lagi tidak ambil langsung kesempatan. Sebab terkadang lebih kurang sama je. Pemahaman lebih kurang sama je. Ada ni. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Dah. Sa'ah membezakan akal bukan perbuatan Allah. Memilih baik dan buruk hamba sendiri bukan perbuatan Allah.
Tapi akal pun mari daripada Allah Ta'ala. Hamba memilih pun mari daripada Allah Ta'ala. Tapi saat akal membezakan, bukan perbuatan Allah. Saat hamba memilih, bukan perbuatan Allah. Tapi apa yang akal pilih, apa yang akal bezakan, apa yang hamba pilih, sebagaimana kehendak Allah. Kehendak Allah. Qada azali. Tapi perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan, tak ada. Qadar tak ada. Maknanya, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ini syirik kena jaga molek. Dosa-dosa yang lain besar mana sekalipun harus Allah mengampuni. Pelacur Allah mengampuni selepas dia bertaubat. Tadilah bunuh 100 orang, Allah ampuni syurga. Tapi syirik ni pun Allah tidak mengampuni jikalau tidak bertaubat dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau dia bertaubat atas dunia, Allah ampuni juga. Tukang sihir Fir'aun beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan Nabi Harun dan Tuhan Nabi Musa. Beriman je, tak ada amal apa pun. Fir'aun bunuh. Syurga. Bukan syurga saja, kepala ketua syuhada dalam syurga. Sebab apa? Sempat bertaubat. Syirik yang tidak ampuni ni, mati dalam syirik tanpa bertaubat, maka tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala sama sekali. Wajib syarat, wajib akal. Orang mati dalam kufur, mati dalam syirik, akan kekal neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang mati tu penyembah berhala, tu kita boleh kata lalu dah. Kita boleh kata lalu dah, dia mati kafir, dia akan kena seksa selama-lamanya. Boleh kata lalu. Mana ketahu mana dia sempat bertaubat, tu kita tak kira kepada zahir. Sebab dia orang kafir, mati kafir. Orang Islam, zahir dia orang Islam, kita letak dia mati dalam iman lah. Dia ada iman ke tidak dengan Allah Ta'ala. Iman dia selamat ke tercabut pada masa nak mati dia dengan Allah Ta'ala. Ada ni. Adapun kalau zahir kafir, maka kita jazam, putus dia diazab oleh Allah, kekal neraka selama-lamanya. Dan pada Imam Asy'ari, tak dapat tiada daripada diazabkan setengah orang yang menjaga dosa, walaupun satu orang, bila tiap-tiap bagai sekalipun. Wallahu a'lam.